Dipersilakan Puan Rodiah binti Syafi'i Yang Berhormat Batang Sadung. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan Batang Sadung nombor 6. Silakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Korporasi untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Ibu Ketua, terima kasih sahabat saya yang berhormat Puan Rodiah binti Sapi atas soalan yang dikemukakan pada pagi ini. Tuan Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, sejak tahun 2024 hingga 31 Mei 2026, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui agensi-agensinya telah meluluskan pembiayaan sebanyak RM25.27 bilion kepada 847,653 usahawan dan koperasi seluruh negara. Pembiayaan yang disediakan telah membantu usahawan PKS dan koperasi meningkatkan modal pusingan, mengembangkan kapasiti perniagaan, menambah baik premis dan peralatan perniagaan. Keberkesanan skim pembiayaan kepada usahawan dan koperasi dinilai melalui prestasi pembayaran balik pembiayaan oleh usahawan. KUSKOP tidak menetapkan purata Non-Performing Financing (NPF) secara keseluruhan bagi semua agensi pembiayaan. Prestasi NPF ini diukur dan dilaporkan secara berasingan oleh setiap agensi berdasarkan pembiayaan masing-masing. Secara umumnya, terdapat agensi yang menetapkan sasaran purata NPF di bawah 10%. Sehingga di Mei 2026, Tekun Nasional merekodkan kadar purata NPF sebanyak 9.69%, manakala SME Bank dan Bank Rakyat masing-masing merekodkan kadar purata NPF sebanyak 10.49% dan 1.93%. Kadar NPF bagi Amanah Ikhtiar Malaysia AIM adalah sebanyak 0.01%. Prestasi bayaran balik yang baik mencerminkan keupayaan usahawan menjana pendapatan secara konsisten di samping pengurusan aliran tunai perniagaan yang berkesan serta keupayaan PKS mengekalkan kelangsungan operasi perniagaan. Ini menunjukkan bahawa pembiayaan yang disalurkan bukan sahaja membantu memenuhi keperluan modal perniagaan, malah turut menyumbang kepada daya tahan dan kelestarian perniagaan usahawan dalam jangka panjang. Oleh itu, pembiayaan yang ditawarkan melalui pembiayaan alternatif secara peer-to-peer, P2P, seperti yang ditawarkan oleh SME Corp Malaysia, turut berkesan dalam menyediakan pilihan akses pembiayaan alternatif kepada PMKS berbanding kemudahan pembiayaan konvensional. Inisiatif pembiayaan alternatif ini menawarkan kemudahan pembiayaan yang lebih pantas, fleksibel dan tanpa cagaran atau cagaran yang minimum melalui platform digital khususnya kepada PMKS yang sukar atau tidak layak memperoleh pinjaman daripada institusi keuangan konvensional. Inisiatif ini dilaksanakan melalui perantara keuangan yang berlesen daripada Suruhanjaya Security Malaysia. Bagi tempoh Januari sehingga Mei 2026, 39 PKS telah diluluskan pembiayaan sebanyak 18.5 juta ringgit dengan tempoh kelulusan 7 hari atau kurang selepas dokumen lengkap diterima berbanding 21 hari sebelumnya. Berdasarkan hasil tinjauan PMKS 2025 yang dilaksanakan oleh SME Corp, mendapati tujuan utama pembiayaan alternatif adalah untuk membiayai modal kerja iaitu sebanyak 74.2%, pembelian aset sebanyak 39.1% dan mengembangkan cawangan sedia ada atau membuka cawangan baru sebanyak 28.9%. PMKS menyatakan bahawa pembiayaan alternatif lebih digemari sebenarnya berbanding konvensional berikutan proses kelulusannya yang lebih cepat, fleksibiliti dalam syarat pembayaran balik dan tiada cagaran diperlukan. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Batang Sadung. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan dan penjelasan yang panjang mengenai skim pembiayaan yang telah disediakan oleh agensi di bawah KUSKOP.
Namun, keberkesanan sebenar pembiayaan tersebut masih bergantung kepada keupayaan penerima untuk terus berkembang dan berdaya saing. Jadi soalan Batang Sadung yang pertama adalah, apakah langkah susulan yang diambil oleh kerajaan bagi memastikan PMKS dan koperasi yang menerima pembiayaan berjaya meningkatkan pendapatan dan mengekalkan kelangsungan perniagaan mereka. Dan soalan saya yang kedua adalah, memandangkan ramai usahawan PMKS di kawasan luar bandar termasuk di Sabah dan Sarawak berdepan dengan cabaran akses pasaran dan juga pendigitalan. Apakah inisiatif tambahan KUSKOP bagi memastikan mereka bukan sahaja menerima pembiayaan, malah berjaya memasarkan produk-produk mereka ke peringkat nasional dan antarabangsa. Sekian, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Batang Sadung di atas pertanyaan tambahan. Dan yang betul, kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Usaha dan juga Koperasi KUSKOP berpandangan bahawa kejayaan sesuatu pembiayaan itu tidak diukur daripada berapa jumlah pembiayaan yang telah pun diberikan. Tetapi ideanya juga dilihat sejauh mana pembiayaan yang kita berikan itu sebenarnya membantu para usahawan boleh meningkatkan pendapatan mereka. Dan juga apakah mereka mampu berkembang secara manfaat. Ini dia punya ukuran sebenarnya. Bukan hanya kepada jumlah berapa dia dapat, berapa kita beri dia punya pembiayaan. Atas sebab itulah dan betul KUSKOP mengambil pendekatan hujung ke hujung, end to end dengan izin. Bukan hanya kita berikan pembiayaan, tetapi kita juga akan pantau setiap sen yang kita berikan itu benar-benar membantu para usahawan kita. Dan kita akan juga melihat sejauh mana keberkesanan. Dan kita juga akan turun ke bawah membuat intervensi tertentu bagi membantu para usahawan kita supaya mereka benar-benar mampu dan menjadikan seorang usahawan yang berdaya tahan dan juga manfaat. Sebabnya di bawah agensi kita menjadikan banyak program. Contohnya Tekun dari Petua. Mereka punya program untuk memberikan dana pembiayaan yang begitu banyak, sehingga 100,000 umpamanya. Tetapi mereka juga turun ke bawah memberikan seminar asas keusahawanan umpamanya, bimbingan dari segi pendigitalan umpamanya, sehingga dapat membantu usahawan kita memperolehi pensijilan halal Malaysia umpamanya. Jadi antara satu approach yang dibuat oleh KUSKOP, bahkan dengan kerjasama strategik antara Tekun dan juga TikTok Shop Malaysia juga, membantu kita punya usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka, hasil jualan mereka. SME Corp umpamanya juga, dan mereka juga punya program yang sama untuk turun ke bawah, memantau bukan hanya untuk beri dana pembiayaan, tetapi kita juga menggalakkan para usahawan melalui SME Corp ini menjalani penilaian. Pada nama penilaian itu yang kita sebut sebagai SME Competitiveness Rating for Enhancement, SCORE. Ianya bertujuan untuk mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan setiap orang usahawan itu. Jadi bila kita dah detect dia punya kekuatan, kelemahan dia, kita akan bantu para usahawan kita ini. Dan mereka juga ada program untuk memberikan iktirafat atau status PMKS. Kita ramai usahawan kita di negara ini untuk speaker, tapi mereka tak tahu dia bawa kategori mana. Kita ada usahawan mikro, kita ada usahawan kecil, kita ada usahawan sederhana dan juga besar. Jadi mereka digalakkan untuk mendapatkan status keusahawanan itu. Jadi SME Corp bantu mereka untuk mendapatkan sijil perakuan, sama ada ianya mikro, kecil, sederhana. Bila mereka ada sijil ini untuk speaker, membolehkan mereka dapat dana-dana pembiayaan lebih mudah, mengikuti apa juga program yang akan dijalankan dengan lebih banyak lagi. Ya. Itu SME Corp. Ada lagi program dia buat SK umpamanya, koperasi. Usahawan koperasi juga kita bantu. Mereka juga punya program intervensi yang begitu agresif dan juga lebih detail membantu para kita punya usahawan koperasi. Bagaimana mereka juga boleh lahir sebagai sebuah koperasi usahawan yang berdaya tahan dan juga mampan pada masa akan datang. Jadi itu antara pendekatan kita. Sebabnya di bawah KUSKOP, kita memperkenalkan pendekatan ABCD strategi kita. Ajakan produktiviti, birokrasi dikurangkan,
capaian modal dan juga daya akses pasaran yang harus kita berikan sebaik-baik kepada usahawan kita supaya mereka boleh lahir sebagai seorang usahawan yang hebat, bukan hanya di peringkat domestik tetapi juga di peringkat internasional, insya-Allah. Jadi ini kita punya sasaran. Terima kasih, Datuk Ketua. Silakan Kuala Langat. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan tambahan saya tak ada kaitan sebab Tuan Yang Di-Pertua bertugas pagi ini. Cuma saya nak tanya, apakah usaha yang lebih proaktif yang dilakukan oleh pihak KUSKOP dalam membantu di kalangan usahawan dan juga koperasi-koperasi PMKS di kalangan orang-orang asli di negara kita, terutama daripada sudut pendidikan, pengurusan, pemasaran sehinggalah pendanaan ni. Dan khusus di bawah skim pembiayaan pelancongan aneka dan kraft ni, SPARK ni, di kawasan saya di Pulau Keri ni, dia ada satu perkampungan budaya Mahmeri di Sungai Bumbun, kampung Sungai Bumbun, kampung orang asli Sungai Bumbun, dan juga ada pusat kraft orang asli Sungai Bumbun ni. Sejauh mana mungkin daripada bentuk galakan secara proaktif daripada KUSKOP sendiri, sebab saya melihat ramai di kalangan mereka ini yang mempunyai keterampilan dalam membuat pelbagai jenis kraft. Dan kalau ikutkan daripada sudut tarian Johor Mahmeri ni, dia dah terkenal di peringkat antarabangsa yang mungkin boleh dibantu supaya mereka dapat melahirkan lebih banyak lagi mungkin kraft-kraft, masuklah topeng dan juga kraft-kraft yang lain, dan ada limpahan ekonomi dan juga pendapatan kepada masyarakat orang asli di negara kita. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Memang kebanyakan agensi di bawah KUSKOP ini memberikan dana pembiayaan dan juga program-program pembangunan kapasiti kepada para usahawan kita. Kebanyakannya adalah untuk golongan Bumi Putra, termasuk juga orang-orang asli. Jadi saya mengambil maklum tentang maklumat yang diberikan oleh Yang Berhormat tentang orang asli yang berada di Pulau Keri umpamanya. Saya akan minta pegawai kita untuk turun ke bawah, melihat tentang keperluan bagaimana kita boleh membantu orang-orang asli di Pulau Keri, mungkin juga di kawasan Yang Berhormat. Dan Timbalan Speaker juga kami nak highlight. Tapi kita sebenarnya menerima maklumat banyak juga. Dana pembiayaan yang telah kita salurkan sebenarnya kepada orang-orang asli. Melalui Amanah Ikhtiar Malaysia, melalui Tekun Nasional, memang banyak. Tetapi untuk bakat-bakat ini, pembangunan bakat mungkin juga boleh kita berikan dana pembiayaan. Bagaimana mereka mampu bergerak lebih pantas ke hadapan. Kita nak bantu juga orang-orang asli yang punya talent ataupun bakat-bakat tertentu untuk berkembang sebagai seorang usahawan nanti. InsyaAllah saya minta kita punya agensi turun ke bawah, kawasan Yang Berhormat, dan Timbalan Speaker juga kita sama-sama perkasakan keusahawanan kalangan orang-orang asli, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Satu perkara Yang Berhormat, selain pada usaha sedemikian, saya sebagai mantan pegawai penyiasat yang berada di Jabatan Komersial Jenayah Kuala Putih, hampir 14 tahun dalam perkhidmatan saya, kebanyakan korporasi dan persatuan, isu utamanya adalah integriti dan amanah. Jadi sepada pandangan saya, bukan saja pada orang asli, kepada yang lain-lain, the education, pendidikan bahawa salah menggunakan dana yang diberi oleh kerajaan untuk kegunaan selain daripada kepentingan korporasi atau persatuan itu. Banyak sangat. Ya, ini satu perkara. That means kita educate mereka dengan kesedaran. Terima kasih. Baik. Majlis kesoalan yang ketujuh, dipersilakan Datuk Wira